لله الذي أرسل رسوله بالهدى القوي محمد ناطق بلسان ربه قل عسانكم عليه أجرا إلى ملة في القربى وما قوله إن إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على هذا النبي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترضوا إلينا واحتجنا إلى يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور فهمي وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقام كل بالأمور كلا بيده وإلا يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وثبت سنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذا بك بأحبابنا عبدا وارزقنا كما فتح العارفين وفي قاف الدار لما كما المختصر وسلك واللكن والعافية والنسل والفز والنفس والانتفاء وخيرة دار في الأولين وفي الآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dikasihi, yang dihormati tuan-tuan guru, para asatizah, para pecinta ilmu, para habaib jasa memakmurkan rumah Allah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah di atas kurnia dan limpahnya dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Alhamdulillah, malam ni kita tak dapat balik rumah. Rahmat Allah turun, kan, menjadi asbab untuk kita berada, kan, menjadi kuat untuk kita berada dalam majlis ilmu. Itu dia. Maka jadilah kita hamba yang bersyukur daripada jangan menjadi hamba yang kufur, kan. Kita selalu sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ulama memberitahu kufur dari segi bahasa tu tutup, dari segi syaraknya iaitu tidak beriman dengan Allah dan para rasul. Maka Syekh Al-Amin bin Abdullah Al-Syekh Ashqalani dalam kitabnya yang berjudul Kitab Kufur, dia membahagikan beberapa jenis kufur. Yang pertama kufur akbar dan kufur asghar, kufur besar. Kufur besar ni menyebabkan orang tu tak beriman, kan? Kufur besar. Maka kufur besar iaitu kufur orang yang menafikan, menolak adanya Quran, adanya hadis, tolak, tak percaya langsung. Yang kemudian kufur sombong, kan? Seperti mana Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah iblis, kan? Dia kufur. Yang ketiganya kufur ragu. Kita ragu, betul ke Allah ni boleh menghidupkan orang? Kan? Betul ke duduk dalam majlis ilmu ni ada rahmat? Kan? Apa? Kufur, termasuk kufur besar, kan? Ragu dengan janji-janji Allah. Allah kata kamu buat baik dapat balasan dia baik. Kita ragu, kan? Ragu ni menyebabkan rosak iman kita. Was-was lain. Was-was tu gangguan. Was-was tu lain. Nanti kita masuk dalam bab khusyuk bagaimana. Orang khusyuk dan was-was jangan terkeliru. Kan? Jangan terkeliru dengan andaian kita. Kita buat was-was selama ni tapi kita kata khusyuk. Ini masalah. Masalah. Kan? Yang keempatnya iaitu kufur berpaling. Berpaling. Mana kata dia ni dia tidak betul-betul belajar agama-agama yang asas, dia berpaling.
Kan? Dia tak mau belajar agama. Ini termasuk dalam kufur yang akbar. Maka bagaimana dikatakan orang yang kufur nikmat? Kufur nikmat itu termasuk dalam kufur kecil. Kan? Kufur kecil. Iaitu ketika mana Allah kurniakan nikmat kepada kita, maka kita kufur nikmat. Tak mau nak bersyukur. Bagi senang pun merongot, bagi susah telah lagi lah. Kan? Tu begitu. Qala al-muallimu al-ma'rifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi 'ulumihi wa madana bi aqrarihi. Iddaruni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafizin 'ala salatil muqimin lahal khashi'in. Apa kata musannif? Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan akan kamu daripada orang yang memelihara akan atas sembahyang yang 5 waktu dan orang yang muqimin. Muqim iaitu tetap bagi sembahyangnya, yakni mendirikan dan memelihara akan dia lagi orang yang khusyuk. Terdahulu kita berhenti sampai situ. Tak. Maka musannif menceritakan perihal yang dikatakan maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala, yakni mudah-mudahan menjadikan akan kami tadi, kerana ini dinamakan jumlah doa ya. Kan? Wa iyyakum. Kan? Ja'alallahu wa iyyakum. Ini kata jumlah doa ya. Mudah-mudahan kata musannif pada peringkat pertamanya dia nak cerita musannif tu. Musannif tu yang kata mudah-mudahan. Ataupun maka menjadikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang sebenarnya ialah maka menjadikan kami ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kan? Yakni orang yang sembahyang ni tadi ke atas 5 waktu, orang yang mukim bagi sembahyang dan mendirikan serta memeliharakan lagi orang yang khusyuk. Maka khusyuk di sini iaitulah ulama ada menyatakan khusyuk di dalam sembahyang adalah wajib. Ada mengatakan wajib ataupun rukun, yakni syarat, seperti kata Syekh Mustafa Al-Mar'i dan Imam Al-Ghazali. Namun jumhur ulama menegaskan khusyuk bukanlah syarat ataupun wajib di dalam melaksanakan ataupun ketika mana orang tu melaksanakan solat, kita nak taklif pula khusyuk tu. Seperti mana yang kita kata khusyuk tu tak ingat apa. Kan? Tapi di dalam mengerjakan sembahyang ini hanyalah sebagai satu syarat sahaja. Syarat untuk apa? Untuk memperolehi pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan khusyuk ni tadi. Maka menurut Qatadah, al-khusyuk fi qalbi wa huwa khaufu wa ghaddul bashar fi salati, yang bermakna khusyuk itu tempatnya di hati, iaitu mempunyai rasa takut dan menundukkan pandangan dalam sembahyang. Nampak? Ulama daripada Qatadah ni diceritakan khusyuk tu iaitu menundukkan ghardul bashar, menundukkan pandangan. Kan? Ini dalam bab kita mendirikan sembahyang. Pentingnya penjagaan mata. Kerana ulama menyebut kerana mata ni adalah merupakan jendela dunia. Kan? Jendela dunia. Mata adalah sahabat penentuan bagi hati. Mata ni. Kan? Kerana itulah Allah berfirman. Apa kata Allah? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khairum bima yasnaun. Katakanlah kepada lelaki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan peliharalah kemaluannya. Ini daripada segi aspek nak menjaga syahwat. Kan? Kita tutup dengan seluar pun syahwat jalan. Kan? Syahwat tu berlaku.
kan. Tapi ulama dia tidak mengajar kita untuk menjaga syahwat tu, tahan syahwat. Dan itu tak boleh. Kan. Maka ulama kata ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kan. Barulah syahwat tu boleh dijaga. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Begitulah tunduk pandangan adalah dasar jaga maksiat. Maka di dalam solat untuk mendapatkan khusyuk, ulama juga sepakat. Dalam firman Allah ni juga sepakat dengan firman Allah sebagaimana Allah nukilkan. Kerana mata itu adalah tempat yang mengganggu tempat khusyuknya dalam hati. Kalau mata tu tunduk tempat sujud, maka sudah pastilah orang ni lebih khusyuk. Kita tengok bagaimana yang dikatakan khusyuk. Hukum khusyuk mengikut Imam Qurtubi. Di antara pernyataan ulama berbeza, kan? Dia katakan khusyuk. Ada yang mengatakan fardu dalam solat. Antara ulama yang mengatakan fardu adalah Abdul Hamid Al-Ghazali Al-Ghazli radhiyallahu anhu. Kata Imam Ghazali, daripada ayat yang dibacakan, yang diberi dalil daripada surah Toha ayat 14, annani anallahu la ilaha illallah ana fa'budni wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Kata Imam Ghazali, bagi ayat ini zahir perintah solat bawa hukum wajib. Jika lalai tak khusyuk bercanggah dengan sifat zikir. Ini yang pertama. Maka tak dianggap dirikan solat. Ini pandangan yang paling sahih menurut Imam Qurtubi. Maka yang mengatakan khusyuk adalah di antara fardu solat, dan tempat bagi khusyukan adalah jantung hati. Ini kata Ubadah bin Al-Samit. Maka yang keduanya sunat dalam solat sebagai pelengkap. Ini pandangan Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan tokoh-tokoh yang lain mengatakan sunat khusyuk yakni tunduk serta mentadabbur ayat-ayat zikir dan berpaling daripada yang lainnya. Memikirkan perkara-perkara lain tidak terbatal tetapi makruh. Telah dinukilkan ijma' ulama' bahawa perbuatan berfikir dan menolong dalaman tak batal, hanya makruh. Inilah di antara yang perlu kita ketahui. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kan? Bagaimana musannif menceritakan di dalam sembahyang ni khusyuk adalah merupakan syarat, kan, untuk bagi melengkapi untuk mendatangkan pahala serta keridhaan Allah. Menurut Qatadah yang kita ceritakan tadi, bahawa tempat untuk khusyuk tu adalah mata. Hendaklah orang yang mendirikan sembahyang ni tadi, yang pertamanya, pandangan yang pertama iaitulah ghaddul basar. Kerana khusyuk tu tempatnya hati, maka peliharalah pandangan. Almarhum As-Said Qutb dalam Fi Zilalul Quran menyatakan, orang yang khusyuk itu hati mereka merasa takut dikala berdiri dalam sembahyang di hadapan kekuasaan Allah, dan dia berkata dan dia sentiasa berkeadaan tetap anggota dan khusyuk tunduk. Maka khusyuk itu mempengaruhi seluruh anggota dan air mukanya, dan segala pekerjaan dalam pergerakan dia, jiwa dia yang diselubungi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiadalah terlintas di hati mereka segala kebimbangan, dan tiadalah mereka itu terganggu oleh urusan yang lain, melainkan mengingati Allah Taala, dan segala perasaan mereka sentiasa asyik tenggelam dalam penghubungan Allah Taala.
Dan asyik sentiasa berbisik-bisik, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula khusyuk dalam sembahyang itu atas 3 martabat. Yang pertamanya khusyuk kerana takut dan merasa menghina akan diri, iaitu bagi hamba yang sentiasa dia ni dinaikkan martabat dia, kan? Ketika mana dia solat ni tadi, dia sentiasa mengingat dia ni selaku hamba, sudah pastilah dia tidak perlu, kan? Dia tidak akan membawa perkara-perkara yang menyebabkan hati dia berasa besar diri. Dia bawa diri tu, alam dunia tu ke dalam solat dia. Seperti mana pangkat dia, harta dia, kesenangan dia, kemewahan dia, menyebabkan dia ni tidak merendah diri, merasa hina diri di dalam solat ni tadi. Yang keduanya khusyuk kerana memulia dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bagi al-muridin serta sekalian orang-orang yang sentiasa untuk mengharapkan betapa Allah ni lah tempat segala-galanya. Hamba ni bagi pengaduan ketika mana mereka ni mendirikan solat. Yang ketiganya khusyuk kerana suka, gembira. Ini termasuk dalam untuk menundukkan hawa nafsu dan berharap kepada Allah Ta'ala, iaitu bagi al-musallin fil arifin. Setengah perkara yang menolong bagi mendapatkan khusyuk ialah zahid daripada zuhud daripada dunia. Dan inilah ubat yang terlebih besar bagi khusyuk, kerana dunia itu menganggap terperangkap dengan helah, tipu helah iblis, maka ia akan sentiasa mendatangi akan orang-orang yang sedang solat. Begitulah di antara penjelasan yang diberikan oleh musannif. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketika mana kita ni menceritakan perihal khusyuk, maka di antara perkara-perkara khusyuk yang diceritakan oleh ulama, iaitulah khusyuk ni terbahagi pada 2. Yang pertama khusyuk hati dan khusyuk badan. Iaitu hati ni kehadiran hati ketika solat, sentiasa tertumpu kepada Allah untuk meraih cinta Allah, serta mengagungkannya dengan ucapan dan menghati daripada awal solat hinggalah akhir solat. Dia memahami apa yang dia baca. Inilah melahirkan kekhusyukan di dalam solat. Yang keduanya khusyuk badan, iaitulah teman ketika mana mereka ni menggerakkan badan secara tenang, beradab, tidak tergesa-gesa dalam ucapan berzikir ataupun berdoa, tunduk tempat sujud, tetap pergerakan, hilang khusyuk kalau menggerakkan badan tu dengan banyak kali, maka sia-sialah solatnya tu. Imam Ibn Qayyim memberikan pandangan mengenai definisi khusyuk. Maka khusyuknya berdiri hati untuk berhadapan dengan Allah, ketundukan perasaan merasa hina diri. Manakala Junaid Al-Bardi, iaitulah perasaan rendah diri. Manakala Imam Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu perasaan lembut pada jantung hati, tenang, tunduk serta tetap. Manakala Ausakani, iaitu ketika mana mengulas tentang pandangan khusyuk ni, sebahagian ulama memasukkan sebagai yang lain, yakni perbuatan hati seperti rasa takut, gerun. Manakala sebahagian yang lain termasuk sebahagian perbuatan anggota badan, seperti tenang, tak berhalih kanan dan kiri, tak buat sia-sia dalam solat. Kan? Semua yang disebut tadi tuan-tuan,
yang pernah kita lakukan, kan? Maka rumusan dia untuk memberi kefahaman khusyuk ni tadi, kan, kepada kita sebagai orang yang awam ni, kadang-kadang kita merasakan khusyuk ketika mana kita buat perkara was-was. Contohlah, contoh ada sahabat tu dia takbir banyak kali, takbir ataupun niat banyak kali, usolli, kan. Kemudian ada tahiyat, baca tahiyat tu, at-tahiyyat. Itu dalam solat. Masa wuduk pun jadi juga. Kan? Jadi mandi hadas pun jadi juga. Kan? Sebabnya kita tidak mempelajari untuk mengetahui kaedah khusyuk tu bagaimana. Nampak? Kita rasa khusyuk tu lupa, tak ingat apa, kan? Fokus semua dalam, orang kata, perlaksanaan solat tu, sehingga kan orang tu nak dapat khusyuk terpaksa mata dia pejam mata, kan? Ulama dia bagi definisi berbeza. Nampak tadi? Mula-mula dia kata pandang tempat sujud. Ada yang mengatakan jangan pandang kiri kanan. Nampak? Ada yang mengatakan faham apa yang dibaca. Nampak? Ada yang mengatakan dia mengingati pergerakan dalam solat. Oh, lepas ni, lepas rukuk, iktidal. Lepas iktidal, sujud. Ada yang mengatakan, kan, kita bagi orang awam ni mengingati antara solat ke solat tu pun masuk dalam jumlah khusyuk. Lepas maghrib ni isyak. Nampak? Berbeza-beza yang dikatakan khusyuk tu. Habis tu orang yang dikatakan dia ni tak ingat apa dalam solat tu, itu dipanggil apa? Kan? Kita nak ikut, nak jadi macam sahabat Nabi. Sembahyang tu burung boleh hinggap dekat bahu-bahu, kat kepala, tak sedar langsung. Nak jadi macam sahabat Nabi, Sayyidina Ali, ketika mana kena panah, Sayyidina Ali dia kata, cabut panah aku ketika mana aku sedang solat. Takbir saja sahabat cabut. Hebat. Ini iman sahabat. Kan? Adakah itu khusyuk? Nampak? Kita kena faham. Itu tidak dinamakan khusyuk. Itu fana. Kan? Fana dalam solat. Dia sibuk dengan urusan solat. Sama dengan Zainal Abidin. Kan? Ketika mana rumah dia runtuh, dia tak sedar. Dia sedang fana dalam solat dia. Kan? Sama juga Sayyidina Ali, rumah dia terbakar. Kan? Dia fana dalam solat sehingga kan sahabat tanya, kenapa kamu tak tinggalkan solat? Aku ketika mana solat sedang nampak api neraka dia tu. Neraka tu nampak solat. Begitu, fana dalam solat. Kita tak sibuk dalam solat. Nak cerita dia, kan? Kerana itulah ulama memberikan pencerahan kepada kita orang awam ni, yang masyarakat awam ni, yang tak boleh khusyuk fana macam sahabat tu, sekadar khusyuk pun jadilah. Khusyuk. Ingat antara solat ke solat pun cukuplah. Ingat antara rakaat pun cukuplah. Kan? Itu dia katakan khusyuk. Kan? Habis ketika mana kita ni melayani kerana kita tu, kita suka ulang-ulang dalam solat ibadah kita. Kadang-kadang kita niat tu sampai 3-4 kali. Usolli, Allah, at-tahiyyatun. Itu adalah was-was. Kan? Kita tak mau nak meraihkan ulama, tapi kita meraihkan iblis. Kan? Pekerjaan iblis kita suka raihkan. Was-was tu perbuatan syaitan. Kan? Sehingga kan kita merasakan was-was tu adalah jalan untuk khusyuk. Sehingga kan kita terbiasa keadaan tu. Ajar anak pula, lagi susah. Kan? Maka keturunan kita menjadi orang yang was-was. Was-was. Kan? Sedangkan ulama, tuan-tuan buka mana-mana kitab hadis ke, tidak pernah menyebut. Saya baca kitab, tak pernah menyebut kata kalau kamu tidak, orang kata, gagal pada niat solat tu dalam takbir, contoh kata maghrib, Allah, tak hadir hati, tak hadir Allah, teruskan solat. Nampak? Panjang lagi lah.
bercara dia. Kan? Sekiranya kamu tidak hadir hati, tak dapat hadirkan niat tu, maka teruskan solat. Janganlah kamu tinggalkan solat. Tu dia. Kita tak bila Allah, ulama tak suruh. Ulama tak suruh. Kan? Tapi itu kita punya sikap dia gitu. Kita buat sendiri. Bila tanya pasal apa? Oh, tak khusyuk. Tak khusyuk. Kan? Ulama tak suruh. Sehingga kan orang yang dalam keadaan begitu, ulama dia kata apa? Boleh ketika mana sebelum dia memberi salam, hadirkan hati dia ketika itu. Nampak? Kerana niat ni dia perbahasan dia panjang. Kan? Di antara ulama-ulama yang 4 nanti mazhab 4 dia berbeza-beza. Syafi'i ketika mana dia solat kena qiyam dulu. Berdiri baru niat Allah. Tapi kalau mazhab lain daripada rumah dikira niat dah. Kan? Hanafi contoh, kalau kata nak pergi sembahyang, dia tak boleh singgah mana-mana. Contoh Bangla kan. Dia pada rumah tu kalau panggil dia tak boleh dah. Dia tak ke singgah. Hari Jumaat panggil dia. Dia itu dikira niat dah sembahyang dia. Mari ke rumah Allah. Tu sebab tak singgah, kita boleh singgah lagi. Kena ngeteng. Asyik tadi. Tu. Sebab kita ketika mana qiyam tu. Allahu Akbar. Nampak? Ni nak perbahasan niat. Kerana ulama ni menjaga sangat. Orang kata prinsip solat tu jangan kita meraihkan perbuatan syaitan. Was-was. Bahaya was-was. Was-was ni bahaya tuan-tuan. Kan? Dia makan orang kata minda kita terganggu sangat. Buat apa pun was-was. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Jadi turun-temurun. Kan? Kita ajar anak kita, ni abah ajar ni. Kan? Kamu kalau nak khusyuk buat macam ni. Asyhadu alla asyhadu alla. Pejam mata. Pejam mata. Tak boleh marah pula. Kan? Usolli. Ingat tu, ingat semua. Dia tak ada macam tu sampai teruk sangat. Kan? Sehingga kan tak dapat tu. Kalau berentuh dengan kawan tu hilang niat. Kan? Allah ulang balik takbir. Tu dia. Ulama tak suruh macam tu. Takbir sekali cukup lah. Allahu Akbar. Kan? Ini sampai kita ni terbiasa dengan was-was tu, kita kata khusyuk. Kan? Sebenarnya itu bukanlah khusyuk. Kan? Dia makam khusyuk ni diceritakan oleh ulama, dia berbeza-beza. Kan? Ketika mana kamu ni melakukan solat, hendaklah kamu memahami, tafahum, memahami apa yang dinamakan solat. Kan? Kita tanya solat pun tak tahu. Solat tahu apa? Nampak? Ulama beritahu, solat tu adalah jalan untuk menghampirkan hamba dengan Tuhan dia. Tu dia. Hampirkan hamba pada Tuhan dia. Solat tu juga adalah merupakan jalan untuk Allah memberi rahmat. Solat tu juga adalah jalan untuk Allah memberi keredaan kepada hamba dia. Tu dia. Kan? Dan solat tu juga adalah merupakan peluntur dosa. Kan? Orang yang melakukan solat. Begitulah Allah yang memberikan, orang kata solat ni anugerah yang cukup besar kepada hamba dia. Sebab dia telah menguji kekasih dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan? Sebelum tu lagi Nabi diuji dengan di pulau 3 tahun. Nampak? Ada yang mengatakan perang Harbun Basus, Harbun Mu'az 3 tahun. Di pulau Nabi dalam perkampungan Abu Talib. Kan? Disekat. Kan? Tak beri makan, tak beri minum. Kan? Tak boleh beli tambah makanan. Sehingga kan berlaku banyak kematian. Anak-anak menangis. Kan? Pulau ni tuan-tuan ada satu perbuatan yang amat menyeksakan. Pulau. Bukan pergi Pulau Tioman. Kan? Ini pulau, memulau ni. Kita kalau kena pulau pun tak datang masjid. Kan? Datang masjid tak kuat. Kan? Tak kuat itu. Kan? Imam kena pulau tak kuat. Kan? Mental terganggu. Kan? Rosak ibadat. Kan? Tak kuat itu. Kan? Pakak-pakak pulau. Kerana itulah perkara ni telah dilakukan pada zaman jahiliah. Abu Jahal buat. Kan? Untuk pulau Nabi dengan pengikut dia, sahabat-sahabat dia. Kan? Perjanjian ni. Sehingga kan di kalangan para sahabat, para pengikut Abu Jahal kan telah bersepakat untuk memusnahkan perjanjian ni, membatalkan perjanjian ni. Ketika itu Allah hantar anai-anai makan perjanjian tu. Habis perjanjian tu kena makan, tinggal hanya nama Allah, bismillah, bismillah. Kan? Bismikallah tadi.
kan, hanya nama Allah saja yang tercatat dalam perjanjian tu, kan. Allah ni menjaga akan rasul dia. Maka terbatal tu, maka Nabi diarahkan oleh Allah berpindah pergi berhijrah ke Taif, kan. Derita Nabi tak habis, kan, tak habis, kan. Nabi boleh aja, kan, Nabi boleh aja ketika mana dia ni dilanda tak makan tak minum, dia doa kepada Allah untuk turun makanan daripada syurga, boleh. Tapi hebatnya Nabi, tidak ada perasaan hati dia pun sekelumit, tidak ada, sezarah pun tak ada rasa besar diri, kan, tak ada rasa besar diri, kan. Beza dengan Nabi sebelumnya, Nabi Musa, kan, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, kan, susah sikit doa pada Allah, turun makanan daripada langit, kan, bantu makanan. Nampak? Nabi tak ada, boleh aja. Nabi berjalan pergi ke Taif 40 hari 40 malam bersama Zaid bin Harisah, kan. Nabi tak doa pada Allah beri kenderaan seperti mana Nabi beri kenderaan kepada Ibrahim, burak. Nampak? Kenderaan burak tu untuk para nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Ada. Semua nabi-nabi menggunakan kenderaan burak, termasuk Nabi Ibrahim, kan. Senang dia pergi ke Palestin, balik ke Mekah, kan, dengan kenderaan burak. Nabi tak guna kenderaan, berjalan kaki, kan. Sengaja Allah tu buat peristiwa tu untuk menggambarkan, kan, ketika mana Nabi kekasih dia susah sampai ke Taif dengan harapan dapat pembesar-pembesar orang-orang di situ untuk bantu moral support pada perjuangan Nabi ni, tak ada seorang pun. Malah mereka ni baris untuk membaling Nabi, daripada orang tua sampai orang kecil, kan, kanak-kanak, kan. Sejarah ni kita kena tahu, tuan-tuan, ketika mana kanak-kanak pegang batu menandakan peristiwa ni untuk menghina Nabi, kan. Berlaku zaman Nabi Ibrahim, daripada orang tua sampai kanak-kanak pegang kayu untuk membakar Nabi, untuk menghina Nabi. Nampak? Kan. Kenapa? Membawa wahyu daripada Allah, kan. Agama ni kena rasa macam tu. Kita baru sikit, kan, tak mampu dah nak bawa agama, kan, dengan senang tinggal, kan, tak mau mengaji, kan, tak mau nak meraihkan rumah Allah, kan, tak mau nak bantu jalan Allah, kan, rasa terhina. Nampak? Kerana itulah kita ni kena tahu, adakah kita ni termasuk dalam kalangan hamba-hamba ni yang kufur ke tak kufur. Itu dia. Syukur ke tak syukur, nak cerita dia, kan. Apa yang kamu faham dengan Islam, kan, ataupun kamu faham dengan kehendak kamu je, kan, kehendak diri sendiri je. Senang aku dengan agama ni, oh Allah kasih kepada aku. Kita kena tahu perjalanan Nabi itu sebelum Allah wahyukan anugerah paling besar dalam peristiwa Isra Mi'raj, yakni solat. Solat. Wa faradallahu ala ummati khamsina solat. Solatan telah difardukan kepada umat aku 50 waktu sehari semalam. Nampak? Itu dia. Nampak? 50 waktu itu asal dia. Mana jadi 5 waktu? Nampak? Ada dia punya sejarah dia menceritakan bagaimana daripada 50 waktu kurang sampai 5 waktu nak menjadikan kisah sejarah Nabi ni ketika mana Allah turunkan perintah solat di dalam musyahadah Nabi dengan Allah. Ketika itu Nabi menjadi tenang, kan, tenang dalam mensyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita lihat Nabi dibaling batu, kan, berdarah Nabi, ya, nampak, pensan dekat kebun tamar kepunyaan musuh Nabi, Utbah bin Rabi'ah. Duduk situ, kata Utbah, ya Muhammad, duduklah kamu sini, rehat di sini 10 hari. Maka Nabi rehat di situ, kan, sampai satu ketika khadam Utbah ni datang beri minum. Nabi mulakan minum dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang pertama didengar oleh khadam Utbah. Beriman ya, aku tak pernah dengar ni kalimah ni. Maka beriman ya, cara sunyi-sunyi, kan. Nabi terhibur dah. Kemudian Nabi berjalan melalui satu lembah, kan, lembah Nakhlah, kan. Lembah ni penghuni dia jin. Situ berhala yang dikatakan diletakkan berhala Al-Uzza, kan, berhala. Situ ada satu berhala. Diceritakan sebelum tu di zaman jahiliah, Amr bin Luhai telah ambil berhala Hubal, Lata, Uzza di tempat-tempat dekat Wadi Nakhlah, kan, tempat peninggalan Nabi Nuh, kan, termasuklah dekat lembah Nakhlah ni, Wadi Al-Nakhlah ni,
tempat Nabi singgah. Sebelum Nabi kembali ke Mekah, Nabi duduk di situ bertafakur kan dengan Allah. Ketika mana Nabi itu membaca ayat qul ya ilayya annahu istama'a marum anafana marum minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Jin dengar Nabi baca Quran, beriman. Nampak? Beriman. Ketika mana Nabi nak masuk tempat yang dikatakan orang kata kerah lah kan, tempat jin kerah lah kerah lah kan, maka Nabi ni dia tahu. Dia kata, Zaid, kamu duduk sini, jangan keluar. Maka Nabi baca ayat kursi kan, dengan 9 wakaf. Jangan keluar mana-mana, duduk sini. Nabi dipagar Zaid tu dengan ayat tu kursi. Kuat ayat kursi ni kan. Nabi baca kita mungkin tak tahulah kan. Tak jalan lah kan. Ini dia syariat dia. Maka Nabi duduk dekat lembah tu membaca Al-Quran. Didengari oleh sekumpulan jin, dikatakan 12 ekor jin. Maka jin dengar Nabi baca Quran terus beriman, menjadi petunjuk kepada kami ni, dan kami beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu dia, nampak? Sedikit-sedikit dah Allah berikan, orang kata, kegembiraan pada hati Nabi sebelum kembali ke Mekah kan. Tatkala Nabi kembali ke Mekah, maka berlakulah peristiwa Isra Mi'raj. Kan, Isra Mi'raj kan. Nabi di perjalanan kan. Di perjalanan tu sentiasa peristiwa Nabi ni dikaitkan dengan musuh Nabi kan, di kalangan manusia dan di kalangan jin dan di kalangan musuh-musuh Allah kan. Tak lari situ. Ketika mana peristiwa Isra Mi'raj pun, Isra Nabi tu kan, ada jin yang bernama Ifrit mengejar Nabi, nak bakar Nabi. Nampak? Peristiwa Isra ni Ifrit. Maka Jibril ajar Nabi, ya Muhammad, baca doa ni kan. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizu nabaru fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tariqil lanhar ila tariqa yatruku bi khair rahman. Baca doa ni, Ifrit tersungkur jatuh kan, dengan api dia terbakar. Ifrit ni ketua jin. Nak cerita dia kan. Ni perjalanan ditunjukkan bagaimana kisah-kisah ni tak lari kan, supaya Muhammad tu gagal. Ni kan, untuk menyelamatkan Nabi ni sentiasa ada kan jalan dia kan. Maka kita selaku umat Muhammad SAW ni, kita kena tahu perkara-perkara ni untuk menjadi kekuatan bagi kita. Agama yang Nabi bawa ni bukan agama yang main-main. Kan, bukan agama yang orang kata tak ada apa. Tu dia. Agama Islam ni telah diceritakan sebelum kelahiran Nabi lagi kepada Utbah bin Rabi'ah. Ketika mana Utbah ni tadi nak, orang kata, memberi tawaran-tawaran istimewa kepada Nabi Muhammad SAW. Tu dia. Ketika mana Uqbah bin Abi Muawiyah, dia ni telah gagal menggagalkan Nabi daripada dakwah dia. Nabi sedang sujud, diletak uri unta kan, kemudian datang puteri dia kan, Fatimah, angkat uteri unta tu, Nabi bangun kan. Abu Jahal dikatakan mengijak kepala Nabi. Dikatakan Utbah tadi mengijak kepala Nabi sehingga kepala leher Muhammad tu sampai nak mati. Gitu, sampai macam tu kan. Nabi sikit pun tak balas kan. Tapi berbeza ketika mana sahabat Nabi disakiti. Nabi cukup sayang. Ini hebat Nabi. Kalau Nabi disakiti, dia tak kisah. Dia pun tahu orang-orang jahiliah, orang musyrik Mekah tu, dia nak bunuh Nabi, dia tahu. Tapi Nabi tetap bersahaja bertemu dengan pak saudara dia, Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun Abu Jahal tu nak bunuh dia tahu kan. Tapi sikit pun tidak menggoyang dia punya iman dia kan, keyakinan dia untuk membawa agama autentik. Maka kepayahan Nabi ni tadilah kita kena tahu kan, bagaimana Allah mengutuskan Nabi ni membawa agama ni. Agama ni adalah bukan satu agama yang direka-reka. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Utbah bin Rabi'ah ni tadi, ketika mana dia menawarkan Nabi dengan jawatan-jawatan menjadi raja, dengan harta yang banyak. Kemudian kalaulah kamu ni, dia ni telah kerasukan. Dia tuduh Nabi ni kena rasuk. Semata-mata nak bawa agama ni kan, kamu bawa utusan ni, apa yang kamu bawa ni kamu kena rasuk
maka kami akan cari pawang-pawang yang hebat untuk ubati kamu ni tadi. Sampai macam tu. Tuan-tuan, sebenarnya ketika mana zaman tu kan, orang-orang yang nak bunuh Nabi tu sebenarnya mereka tak tahu apa yang Nabi bawa. Dia pun tak pernah tanya. Kan? Tanya, Muhammad, kau ni bawa apa? Cuba cerita. Tak pernah. Melainkan mereka dengar percaya. Dengar je, ya, kamu dengar nama Muhammad, kamu kena tutup telinga. Jangan dengar dia. Dia ni buat sihir. Kan? Mereka tak pernah tahu apa yang Muhammad bawa. Sampailah satu saat kan, ketika mereka menawarkan Utbah ni dengan jawatan-jawatan ni, Nabi baca surah Al-Fussilat. Hamim kan. Surah Fussilat membaca surah Hamim kan. Wal Quranil Hakim. Sehingga hari ayat ketika mana ayat ni dibacakan, Utbah ni tadi terduduk dan tersandar. Kan? Allah beri kefahaman bagi dia. Langsung dia pergi jumpa dia punya pengikut. Dia kata apa? Mulai sekarang ni kamu janganlah ganggu Muhammad. Kan? Kerana aku telah dengar apa yang dia bawa. Sesungguhnya kalaulah kita ni di kalangan umat, di kalangan orang Arab, bangsa Arab ni menang untuk menewaskan Muhammad ni tadi, maka kita hanya dapat apa dia? Pangkat, kedudukan, harta dan rakyat saja. Tapi kalau dia menang, nampak? Kalau Muhammad ni menang atas kita, kita akan dapat apa? Kemuliaan. Kan? Kemuliaan, sedangkan harta tak habis, pangkat tak kurang, rakyat ada bertambah-tambah. Ini yang dikatakan agama yang Nabi bawa. Muhammad bawa agama ni memang special sangat. Kan? Menjadikan kita ni orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Harta tak hilang. Kan? Kita duduk dalam majlis semua ni. Betul habis tak? Tak habis. Kan? Pangkat tak kurang, tapi bertambah mulia. Dimuliakan Allah. Kan? Malaikat-malaikat ni menaungi, beri rahmat pada kita tanpa kita sedar. Kan? Malaikat turun. Wa mastama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatanarusunahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyathumur rahmah. Nampak? Orang yang duduk dalam majlis semua ni dilingkungi oleh malaikat rahmah. Kan? Dan mendapat turunnya ketenangan, sakinah. Nampak? Orang duduk saja. Tak ikhlas. Ikhlas tu lain. Kan? Bukan senang duduk dalam majlis ni. Saya pun tak suka. Bukan senang dia tu. Bukan ada apa. Tak? Kan? Kalau kata tak pakat geng-geng kan, ustaz-ustaz kan. Bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu ni. Nak ceritanya kamu duduk dalam majlis ilmu, ikhlas ke tak ikhlas, dia tak kira. Kan? Duduk saja, wa mastama'a ni isim nakirah, dia tak ada alif lam. Maka isim nakirah ni dia semua. Budak pun dikira, kan, orang tua pun dikira, tak ada ilmu pun dikira, orang berilmu pun dikira, kan, turun rahmat. Nampak? Dia tak ada orang kata khusus pada orang ni, orang yang berilmu saja tak ada. Kan? Orang yang faham saja tak ada. Kan? Semua Allah turunkan rahmat 99. Kan? Malaikat 70,000 menaungi orang yang berada dalam majlis ilmu. Dan duduk dalam majlis ilmu tu lebih baik daripada 1000 solat sunat rakaat. 1000 rakaat solat sunat. Kan? Solat sunat 2 rakaat pun susah, tuan-tuan. Susah kita nak buat 2 rakaat. Kita kuat di rumah Allah ya. Kalau kat rumah memang tak buat lah. Kan? Habis solat fardu, dengan duduk situ je lah. Kan? Solat sunat tak buat, tak kuat. Kan? Orang rumah memang payah nak buat solat sunat. Kan? Kerja-kerja. Di sini saja kita kuat. Maka kan, kita kena tahu kita punya iman ni tadi, kekuatan iman untuk melakukan ibadat tu kan, perlukan ada sokongan. Kalau dengan sendiri kekuatan memang tak ada. Kan? Kena perlukan sokongan, perlukan pujian-pujian. Ni kena ada, pujian kena ada. Kan? Ada sahabat kita tu dia niat saja. Niat saja untuk buat baik. Sahabat Nabi kan, Nabi tak melarang. Kerana nak buat benda baik ni satu pekerjaan yang sukar. Memerlukan mujahadah, kan, bersungguh-sungguh nak buat baik. Susah. Kita nak bersedekah pun susah. Kan? Nak buat baik baca Quran lagi susah. Kan? Cerita dia. Senyum susah. Kan? Bagi salam susah. Ini perbuatan balik. Sehingga kan Allah ni Maha rahmat dia,
hamba aku yang berniat tu dikira sebagai ibadah. Niat saja, tak buat tak apa. Nampak? Iza hamma bi sayatin, iza abdin hamma bi sayatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dia tak buat. Dia rancanakan satu perbuatan jahat, dia niat, oh nak buat jahat dah. Kan besok ni kan hari apa? Selasa. Besok semalam aku mimpi nombor, nak beli nombor ekor contoh. Kan? Maka tiba-tiba dia tak buat pekerjaan tu. Allah kata apa? Faktubuha lahu hasanah. Catatkan bagi dia kebaikan, satu kebaikan. Kan? Niat jahat tapi terpadam niat saja. Mana orang tahu? Kan? Faman ya'malha, tapi ketika mana dia buat, faktubuha lahu sayyi'ah. Catatkan bagi dia satu kejahatan. Dia tikam nombor pula. Tapi kalau dia bertobat, faman taba famha anhu, aku hapuskan dosa dia. Kan? Beza pula hamba aku ni, dia apabila wa iza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dia berniat pencen sok aku nak jadi Bilal lah. Abang jadi Bilal. Kat surau ke masjid ke pencen tu. Tengok tak jadi juga. Surau pun tak pergi, masjid tak pergi, kan. Siap pun tak jadi, kan. Kan? 6 tahun dah abang pencen tak jadi apa pun. Niat dulu. Niat dulu. Niat dulu. Tak apa. Kan? Sebab niat tu sebagai ibadah. Kita nak niat buat baik pun susah. Apatah lagi nak buat. Buat pun susah, niat pun susah. Kerana itulah kita kena raikan orang-orang yang Allah kata apa? Nabi kata apa? Wa innahu layasirun fama yassarallahu alaihi. Kan? Sesungguhnya amatlah dimudahkan bagi hamba aku untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Kan? Allah mudahkan bagi kita. Kan? Kita termasuk golongan hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk buat baik. Ada hamba sahabat kita niat saja. Kan? Niat saja. Maka kita raikan, jangan kita kata dia. Kan? Hang ni niat aja tak jadi pun. Kan? Jangan bohong. Itu bukan bohong, itu ibadah. Kan? Kita nak niat buat baik susah. Tapi ada hamba ni 6 tahun. Niat saja, tak buat-buat. Kita raikan dia, tak apa, kau niat dulu. Kan? Sebab hidayah tu milik Allah. Kan? Bukan milik kita. Kan? Kita paksa pun tak boleh. Kan? Kita raikan orang jadi kuat, naik dia punya iman. Berbeza kalau kita kutuk dia, kutuk. Kita memang hantu kutuk lah, kan kita. Kita sukalah kan kutuk-kutuk ni, kan. Maka begitulah tuan-tuan, kan. Ketika mana Allah ni kan titipkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi ni diuji oleh Allah dengan kepayahan dia, sehingga peristiwa Isra Mi'raj tu menjadi titik tolak, menjadi asbab Allah turunkan solat. Kan? Fa faradallahu ala ummati 50 solatan. Telah difardukan kepada umatku 50 waktu sehari semalam. Qala, kan? Sampailah farajatu ila Musa alaihi salam. Hatta amura bi Musa alaihi salam. Sampailah aku turun kembali bertemu dengan Musa. Nampak hadis ni riwayat Tirmizi, kan? Diceritakan ketika mana Nabi Mi'raj pergi ke langit atas tu, turun tangga daripada syurga. Tangga turun. Kan? Turun tangga, Nabi naik. Maka Nabi mengikut langit. Langit pertama jumpa Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa. Maka ketika mana Nabi turun, ikut balik tangga. Ini dikatakan tangga ibadah. Tangga ibadah. Kan? Kerana itulah imam kalau terlajak solat, kan? Maghrib 2/4. Turun itu ada tangga. Bukan dia terus subhanallah kata makmum, puk terus duduk. Tak boleh gitu. Dia kena rukuk dulu, i'tidal, barulah duduk. Sebab ada tangga ibadah. Kita bukan bicara pasal sah. Kita tak kata sah. Kita kena ada adab, kan? Kita ada adab. Hak-hak solat tu kita kena raikan. Kita naik tingkat 4, kan? Ikut tangga, ikut lift. Turun cuba melompat. Apa jadi? Patah kaki lah. Gitu cerita ni. Sampai tak bawah? Sampai. Tapi cedera lah, kan? Maka kita ke mana kita ni terlajak solat, kita kena mengakui kesilapan kita. Lalu kan tangga tu. Itu kata tangga ibadah. Maka naik Nabi Muhammad SAW, turun pun melalui tangga-tangga, jumpa Nabi Musa. Hatta amura bi Musa AS. Qala Musa, kan? Ditanya kepada Muhammad, Maza rabbuk? Maza farada rubu ala ummatik? Apa yang dipadukan atas umatmu ya Muhammad? Qultu faradu alaihim 50 solatan.
telah difardukan ke atas umatku 50 waktu sehari semalam. Musa kata, faqala Musa faraja'tu rabbah, kamu bertemu balik kepada Allah. Wa innahu la tutiqu lizalik, kan? Sesungguhnya umat kamu ni tak mampu nak buat. Confirm tak mampu nak buat. Itu dia, kan? Sampailah kurang jumlah 50 tu sampai 5 waktu. Naik turun, dia katakan 9 kali. Kan? Setiap mana turun, 5 turun. Naik lagi 9 kali. Kan? 9 kali 45. Sampailah 5 waktu. Itu pun Musa kata, kan? Farajak robak, kan? Umat kamu tak mampu. Sehingga Nabi kata, istahiyaitu min rabbi. Aku dah malu dah nak jumpa dengan Allah, kan? Maka 5 waktu ni lah sampai sekarang ni, kan? Kerana Allah ni sifat dia, sifat Allah Maha Agung ni, dia ketika mana dia fardukan hamba dia 50 waktu dengan pahala 50 waktu tu, maka sifat Allah ni dia mengatasi sifat-sifat yang lain. Dia Maha Agung Allah, kekalkan pahala solat tu dengan kerja sikit. Kerja, kan? Ini special dia. Sebelum tu kerja banyak, upah banyak juga. Sekarang kita selaku umat ni kerja sikit, 5 kali tu, tapi upah 50. Mana nak? Kalau kita buka kilang lah, kan? Dulu kilang tu 7 hari kerja, gaji sebulan 3,000. Datang pengurus baru, kan? Dia kata tak payah, kerja 3 hari je, gaji sama 3,000. Mana nak? Kan? Dah tentulah specialnya, kan? Special lah, 3 hari kerja dapat gaji 3,000. Dah tentulah kita punya moral seronok, kan? Ini istimewa, kan? Istimewa. Kita lah, kita umat Muhammad ni istimewa, kan? Asal 50, tiba-tiba jadi 5. Pahala dapat digandakan 10. Masya-Allah, kan? Inilah dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia anugerahkan kata perintah solat ni, Nabi menjadi tenang. Hati dia menjadi tenang, lapang, sehingga kan Nabi tak ingat peristiwa-peristiwa yang lalu. Sedih dia katakan Ummul Hazan tu, kan, isteri dia wafat, meninggal, pak saudara dia meninggal, sedih sangat. Tiba-tiba dilupakan dengan solat. Kerana solat ni lah tempat hamba ni menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana solat ni lah penyebab seorang hamba dia menjadi tenang. Kan? Kita kan bila mana diuji satu musibah, kita jadi keluh kesah, kan? Kita diuji musibah, kita tak demam pun, kalau kata jiran kita diuji sakit pun kita keluh kesah, kan? Kalau satu taman tu diuji orang kata penyakit, orang kata wabak, kan, denggi, kita pun keluh kesah, pakat bersih. Kan? Walaupun rumah kita dah bersih, kan? Keluh kesah kita, takut, kan? Ini dikatakan ketika mana hamba tu menghadapi satu ujian, hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat. Solat 2 rakaat. Kan? Ini dah ajar oleh Nabi, kan? Kalau kamu berada dalam keadaan keluh kesah, solat 2 rakaat. Solat sunat mutlak. Kan? 2 rakaat je. Bangun, solat 2 rakaat. Insya-Allah ada jalan. Dia gitu. Masuk waktu ni? Oh, tak bunyi. Minta maaf lah. Patut tengok jam je. Tengok jam muka saya, kan? Oh, minta maaf, kan? Insya-Allah kita berhenti setakat tu sekadarnya. Kita sudah dengan tasbih kifaran wa surah wal as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.